tiap hari datang ke masjid ini sebagai bekalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi ini Allah taala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati sekalian. Jadi sebagai bahan untuk sama-sama kita renung-renung dan fikir-fikirkan bersama, seingat saya dekat Masjid Al-Khairiyah ni, kitab saya baca ni iaitu Al-Mau'izah fil Ahadis Al-Qudsiyah, sampai hari ni tak habis-habis lagi. Sekali datang baca satu bagi, satu baca satu bagi. Kitab 38 hadis. Hadis tu pula panjang-panjang. Jadi malam pagi ni saya nak berkongsi tuan-tuan sepotong lagi hadis untuk sama-sama kita renung-renung dan fikir-fikirkan bersama. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i, siapa nama dia, Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Baik, hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala, ya bani Adam, al-mautu yakshifu asraraka wal qiyamatu yatlu atbaraka wal adzabu yantiku astaraka fa idza aznabta zanban fala tanzur ila sigharihi walakin zur ila man asaita, atau kama qala. Allah taala berfirman, wahai sekalian manusia, kematian itu akan membuka seluruh rahsiamu dan hari kiamat akan menguji perkhabaranmu, dan seksa akan membuka semua rahsiamu. Apabila engkau melakukan sesuatu dosa, janganlah engkau memandang kecilnya, tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat maksiat tersebut. Baik, di antara intipati hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala mulakan dengan ya bani Adam. Makna dia semua yang bernama anak Adam, kecil besar, tua muda, miskin kaya, yang dahulu sampailah hari ini. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nas ummatan wahidah. Pada asalnya manusia ni umat yang satu daripada Nabi Adam. Fa ba'asallahu nabiyyin, dan Allah taala utuskan pada tiap-tiap umat itu seorang nabi. Kadang-kadang satu kaum tu ada 3 orang nabi. Mubasyirin, untuk bagi peringatan. Peringatan apa? Bagi yang taat dengan balasan syurga. Wal munzirin, dan juga bagi ancaman kepada orang yang kufur dengan balasan neraka. Wa anzala ma'humul kitabil haq, dan pada tiap-tiap nabi-nabi itu diutuskan bersama-sama dia kitab-kitab, suhuf-suhuf, liyahkuma bainan nas. Untuk apa? Untuk nak menghukum manusia fi ma ikhtalafa fi, kerana manusia ni saling berbantah, manusia ni saling berkelahi, manusia ni saling bercakaran, manusia ni saling berlaku pergeseran, perbalahan. Untuk apa? Menghukum di antara satu sama lain. Al-Baqarah ayat 213. Jadi cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala utuskan pada manusia ni untuk bagi peringatan. Di antara peringatan yang paling besar, kalau kita tengok di sebalik pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agenda yang paling besar Nabi bawa apa dia? Yang pertama, kalau kita baca dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti kan, kitab Fiqh Sirah tu, agenda yang paling besar Nabi meletakkan hidup kita ni tidak berakhir di sini, tetapi ada lagi satu kehidupan yang lebih besar, kehidupan akhirat. Gambaran ataupun perbandingan dunia dengan perbandingan akhirat, Nabi buat perbandingan seperti kamu berjalan di tengah lautan dengan menaiki sampan. Sampai di tengah-tengah lautan, kemudian kamu ambil jari kamu, kata Nabi, kemudian kamu celup ke dalam air. Sebanyak mana air yang melekat di jari, itulah dunia dan segala isinya.
Dan seluas mana lautan yang terbentang luas, itulah gambaran akhirat. Oleh itu Nabi meletakkan, jangan kamu korbankan yang luas semata-mata kamu ambil apa yang ada di jari kamu ni. Maknanya perbandingan dunia dengan perbandingan akhirat, Nabi buat perbandingan dunia, dia kata seperti air yang melekat di jari. Kita letakkan air dalam cawan ni, contoh dia, kita celup, kemudian kita tengok berapa jari tu, berapa air yang tinggal, setitik. Itulah dunia dan segala isinya. Jadi makna dia, para Nabi bagi peringatan macam tu, bagi peringatan tentang bagaimana dunia dan peringatan bagaimana akhirat. Setiap Nabi semua bagi peringatan, bermula zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian diikuti pula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Wafat Nabi Nuh, datang pula Nabi Hud dengan Nabi Saleh alaihissalam. Wafat Nabi Saleh, datang pula Nabi Ibrahim bersama dengan Bani Israel. Sampailah kepada dah habis semua dah kaum Bani Israel, Allah datangkan pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia daripada Nabi Adam alaihissalam tu, dalam setengah riwayat menyebut Nabi Adam dan keturunan-keturunan dia, dan terakhir daripada kalangan umat Nabi Adam namanya Nabi Allah Idris. Nabi Idris diwafatkan, dalam riwayat menyebut Nabi Idris diwafatkan di dalam syurga, wallahu alam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu Nabi Nuh ni satu zaman tak ramai Nabi Nuh seorang yang berdakwah. Dan datang pula Nabi Hud bersama dengan kaum dia, nama kaum Ad. Selama berapa lama? Wallahu alam. Separuh riwayat menyebut 600 tahun. Nabi Saleh bersama dengan kaum dia, kaum Samud, berapa lama? 900 tahun. Sampai hari ni ada dekat Madais Saleh, lebih kurang 400 km daripada Madinah, masih lagi ada peninggalan kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang pakar dalam bidang architecture ni. Dia boleh buat, menembuk bukit-bukit ni jadi mahligai. Sampai hari ni ada di Madinah. Kaum Samud, kaum Ad yang menjadi umat Nabi Hud alaihissalam, sampai hari ni ada lagi di Petra. Petra ni di mana? Di Jordan. Sampai hari ni masih ada lagi peninggalan dia. Dah lama dah tuan Nabi Hud ni, masih lagi Allah Ta'ala kekalkan tu. Tapi ialah Arab Saudi dia tak boboh lah cerita tentang bagaimana peristiwa ni berlaku. Arab Saudi tak boboh kan. Sama juga macam kita pergi Hudaibiyah kan, orang bisa pergi umrah kan. Ni kita dah dalam setahun ni ramai tak yang berencana pergi umrah, tapi disebabkan pandemik ni. Jadi di Hudaibiyah tu tak ada cerita pun, cerita batu-batu tu betul ke peninggalan yang dibuat oleh Nabi SAW? Tak ada. Dan tak ada diceritakan tentang bagaimana Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Dan Allahu a'lam kan. Itu lagi di Arab Saudi. Tak pernah nak ceritakan tentang bagaimana di antara Nabi dengan Nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW, setiap zaman ni Nabi Adam dengan riwayat menyebut 1500 tahun, Nabi Nuh 1500 tahun, Nabi Saleh dengan Nabi Hud 1500 tahun, Nabi Ibrahim bersama dengan Bani Israel 1500 tahun, sampailah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni dah cencah, dah sampai 1441 tahun. Itu ikut perkiraan hijrah. Dan kalau kita campur sebelum Nabi, ataupun kita campur lagi Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, tambahlah lagi 13 tahun. 1441 campur lagi 13 tahun. Kalau kita ambil pula sejak Nabi SAW dilahirkan, campur lagi 40 tahun. Mana dia ada lebih kurang 1400 berapa? 1494 tahun. 1494 tahun. Kalau ikut track record dia 1500 mana berbaki depan kita ni, kalau ikut zaman Nabi ataupun Nabi dilahirkan, berbaki depan kita ni lebih kurang 6 tahun lagi ya. 6 tahun lagi Allah nak tamatkan dunia ni, nak diganti dengan alam yang baru. Lepas ni tuan-tuan jangan masuk dalam Facebook kata Ustaz Nizam kata kiamat lagi 6 tahun aja. Nah, kiamat ni semua dalam urusan Allah Ta'ala. Cuma
dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213 tu Allah Ta'ala panggil semua para nabi ni diutuskan untuk apa? Bagi peringatan. Dan jadi apa yang kita bawa ni, iaitu dalam hadis ni kita baca ni, iaitulah di antaranya apa yang Nabi SAW agenda yang paling besar, meletakkan hidup kita tidak berakhir di sini. Makna dia dalam hadis yang kita baca ni, kematian itu disebut akan membuka seluruh rahsia kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang terkenal dalam bidang mufassirin, yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, kehidupan kita ni, dia kata kematian kita ni bergantung sejauh mana hidup kita di atas dunia. Kalau hidup kita baik, mati dalam keadaan baik. Bila mati baik, kita akan dilayan oleh malaikat munkar nakir dalam keadaan baik. Kemudian dibangunkan di padang mahsyar dalam keadaan baik, sampailah kita akan dihisap dalam keadaan baik, meniti as-sirat dalam keadaan baik, sampai dimasukkan dalam syurga dalam keadaan baik. Itu semua bergantung sejauh mana hidup kamu di atas dunia. Banyak contoh-contoh tuan-tuan yang boleh kita bawa. Di Masjid Al-Khairiyah ni sendiri, biasa tuan-tuan menyaksikan pada waktu subuh kan, tuan-tuan haji meninggal dunia di depan ni kan, sebelum solat subuh. Yang paling baru tuan-tuan, hari Rabu lepas, yang paling baru hari Rabu lepas berlaku di tempat bukan di rumah, di tempat saya lah, di surau yang biasa yang saya mengajar. Tak tahulah warisnya ada sini ke tidak, di Bandar Baru Kundang. Bandar Baru Kundang dekat Tasik Biru tu lah. Dan saya pun mengajar di surau Darul Muttaqin nama dia. Seorang sahabat-sahabat ni dia bekerja di syarikat perumahan negara. Dia bukan ustaz. Nah, dia ni bukanlah personality yang tersohor tak. Tapi dia ni antara amalan dia di taman dia tu, dia ni tak pernah mungkir solat berjamaah ni. Solat berjemaah di surau dia, di masjid ni tak pernah mungkir. Dan di pejabat tu, di pejabat semua, dia lah banyak yang mengatur kuliah-kuliah. Dia mengatur kuliah-kuliah. Nama dia Azrul Zaini. Nama Azrul Zaini. Umur baru 40 lebih, 40-an. Jadi ketika mana kalau hari Jumaat tu, saya selalu kalau ada Jumaat dijemput tazkirah Jumaat di Masjid KLCC. Dia antara orang yang awal datang, pencipta kepada majlis ilmu. Takdir Allah Ta'ala pada hari Rabu lepas, 8 hari bulan, hari ini saya ingat 8 hari bulan, ketika mendirikan solat fardu Isya di surau lah, surau Darul Muttaqin, rakaat yang kedua tiba-tiba jatuh rebah. Kemudian kebetulan dalam surau tu ada seorang suami ni, pada isteri jemaah ni, dia doktor, dia rumah tak jauh daripada surau. Kemudian dia pergi panggil isteri dia, kemudian buat pengesahan. Isteri dia mengesahkan dah meninggal dunia 2 minit lepas. Makna dia tengah mendirikan solat fardu Isya. Allah, ini katakan kematian yang dicemburui. Makna dia zahir, dia mati dalam tempat tengah solat, mati dalam keadaan Allah Ta'ala jemput dia tengah rakaat yang kedua dalam rumah Allah pula. Subhanallah akbar. Itu katakan bagaimana itu sahabat kita macam mana, wallahu alam. Jadi ala kulli hal, dia kata mati ni satu benda yang manusia tak boleh elak. Kok mana pun mati, suka pun mati, tak suka pun mati. Tua pun mati, muda pun mati. Cuma apa yang disebut oleh Imam Bukhari, jangan kamu tertipu dengan usia yang muda, dan jangan kamu tertipu dengan badan yang sihat. Sebab mati ni tak syarat dia tua, tak syarat dia badan sakit. Mati ni syarat dia sampai ajal. Kalau Allah Ta'ala takdirkan mati, dia mati. Cuma dia akan membuka seluruh rahsia kamu, akan membuka seluruh rahsia. Rahsia ni makna dia apa
apa amalan yang kamu buat. Sebab tu kalau kita baca dalam satu riwayat yang masyhur, tak kala mana baginda Nabi SAW menziarahi jenazah sahabat, kemudian Nabi SAW uruskan jenazah dia, dan Nabi SAW menyemayangkan jenazah dia dan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Ini Rasulullah SAW. Yalah, Nabi ni kan dia sumber hukum. Nabi sumber hukum. Dia kalau Nabi tak ada urusan yang penting, kalau ada sahabat meninggal, Nabi pergi start daripada meninggal tu sampailah Nabi uruskan jenazah dia, sembahyang jenazah dia. Dah tak cukup, Nabi iring ke tanah perkuburan. Kadang-kadang kita tuan-tuan payah juga kadang-kadang. Adik-beradik meninggal pun, makna dia adik-beradik ni rapat lah, meninggal pun tak ziarah. Kalau ziarah pun dia kata sampai sembahyang jenazah, lepas sembahyang jenazah kita balik. Jarang kita tengok iring ke tanah perkuburan ni. Kawan kita baik macam mana pun. Saya ingat arwah Pak Muntur saya, ramai sahabat-sahabat dia, ramai yang ziarah dia, ramai yang sembahyang jenazah dia. Tapi iring ke tanah perkuburan ni tak ramai. Tak ramai iring ke tanah perkuburan. Tak apalah. Nabi SAW iring ke tanah perkuburan. Tak cukup dengan iring tanah perkuburan, Nabi SAW bila balik, Nabi singgah di rumah balu sahabat yang meninggal dunia ni. Itu akhlak Nabi lah. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk memberi, kita panggil, kalau bahasa moden dia panggil motivasi lah, nak bagi semangat. Maklumlah susahnya seorang isteri nak teruskan kehidupan setelah kematian suami, kan? Mudah bagi suami nak teruskan kehidupan setelah kematian isteri. Kan lain ayat dia tu tuan-tuan. Nak saya ulang sekali lagi kan? Kan susah isteri nak teruskan kehidupan, kan, setelah kematian suami ni. Jadi Nabi pergi ke rumah sahabat ni, kemudian tanya kepada balu dia. Yang pertama, Nabi tanya 3 soalan. Ada tak apa-apa yang arwah suami kamu wasiatkan kepada kamu? Wasiat ni apa tuan? Wasiat ni yang saya belajar lah, mana dia harta peninggalan si mati yang dibelanjakan pada jalan Allah, itu wasiat. Kita faham wasiat, duit ni bagi sini, duit ni bagi itu, kita faham wasiat lah. Tapi kalau dalam istilah dia kata wasiat ni harta si mati yang dibelanjakan pada jalan Allah, itu wasiat. Nabi tanya, ada tak apa-apa yang arwah suami kamu wasiatkan? Tak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi tanya lagi, ada tak apa-apa harta yang arwah suami kamu tinggalkan kepada kamu? Ada tak apa-apa harta lah tinggal kepada kamu? Pun tak ada ya Rasulullah. Itu sahabat Nabi. Kemudian Nabi tanya lagi, ada tak apa-apa yang kamu dengar sebelum arwah suami kamu ni menghembuskan nafas yang terakhir? Ada tak apa-apa kamu dengar? Yang tu ada ya Rasulullah. Apa yang kamu dengar? Balu ni beritahu, ketika mana arwah suami aku ni, nyawa dia kita panggil macam nyawa-nyawa ikan lah. Mana dia kita panggil kemuncak nazak, kan? Kemuncak nazak, selalu saya sebutkan kemuncak nazak ni antaranya dia ada 4 kan. Yang pertama nyawa ghargharah, itu kemuncak nazak tu. Itu macam tuan-tuan tengok lembu kan kena sembelih itu, itu kemuncak nazak tu. Itu nama dia ghargharah. Macam kita minum air ni pakai straw, kemudian air nak habis kan, macam fresh orange tuan-tuan minum tu, itu ghargharah nama dia. Itu kemuncak nazak tu. Satu. Yang kedua, kemuncak nazak ni pandangan dia tepat. Kalau dia tengok cermin cahaya kiblat contoh dia tengok situ je. Wallahu alam. Ada seorang ulama menyebut ketika mana pandangan tepat tu, Allah Ta'ala sedang mempertontonkan semua amal kebaikan
dan juga kejahatan yang dibuat di atas muka bumi. Kalau dia min alis sa'adah, Allah Ta'ala nampakkan di bawah tu pintu syurga. Kalau dia min alis syaqawah, orang yang hidup dia teruk di atas dunia ni, Allah nampakkan pintu neraka. Baik, itu pandangan tepat yang kedua. Yang ketiga, dia kata dia punya tangan dia ni dia genggam. Itu kemuncak nazak. Tangan dia genggam ni macam mana? Macam kalau ada cadar sebelah tu dia pegang, dia cerah sekuat-kuat dia. Macam tuan-tuan pergi tampal gigi lah. Ada pengalaman tampal gigi tak? Masa doktor gerudi gigi kan, kita pegang tangan dekat kursi dental, macam tu lah lebih kuat. Itu yang keempat. Dan yang itu yang ketiga. Yang keempat, dia kata dahi ni berkedut. Dia kata dahi ni berkedut. Itu kemuncak nazak. Jadi muslimat ni kata, ketika mana suami aku ni dalam kemuncak itu, pada ketika itu dia dengar tiga benda dekat apa keluar daripada mulut arwah suami. Apa dia? Dia kata yang pertama, aku dengar kan, kalaulah lebih panjang lagi, tapi terputus. Kemudian dia cakap lagi pula, kalaulah yang baru, pun terputus. Kemudian selang berapa sebelum dia meninggal dunia, kalaulah kesemua sekali, pun terputus. Nabi SAW tanya, apa yang kamu faham? Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul maha mengetahui. Jadi pada ketika itu yang Nabi, tuan-tuan, maha mengetahui dan bijaksana kan, Allah Ta'ala bagi. Ialah Nabi, kekasih Allah. Yang pertama, Nabi SAW sebut ketika kalaulah lebih panjang lagi. Nabi SAW sebut, satu hari tak kala mana arwah suami kamu ni pergi ke masjid hari Jumaat, dan pada ketika itu dia nampak seorang buta sedang berjalan pergi ke masjid, dan arwah suami kamu ni tolong pimpin orang buta ni, pimpin daripada jalan sampailah tempat sah dia duduk. Dan ketika mana Allah Ta'ala nak panggil arwah suami kamu sakaratul maut ni, dia nampak pahala yang dia pimpin orang buta tersebut, sehingga kan dia kata, ish, kalaulah aku pimpin lebih panjang lagi, ruginya aku pimpin daripada pagar masjid. Kalau aku tahu aku pimpin daripada contoh roundabout kecil tu, apa nama tempat dia, dekat kedai kereta bawah, lebih panjang lagi lah, lebih jauh lagi. Kalau aku pimpin lebih jauh lagi, saya lebih banyak pahala yang aku dapat. Ruginya aku pimpin dekat daripada masjid tersebut. Itu yang pertama. Kalau lebih panjang lagi. Yang kedua, dia kata, muslimat ni tanya lagi, ya Rasulullah, yang kedua apa pula? Kalaulah yang baru. Satu hari ketika mana Nabi sebut arwah suami kamu ni nak pergi ke masjid, dan waktu tu waktu subuh di Madinah. Masa tu musim sejuk. Kalau tuan-tuan berkesempatan pergi Madinah musim sejuk ni, pada bulan 12, hujung bulan 12 nak masuk bulan 1 tu sejuk di Madinah. Jadi arwah suami kamu ni kebetulan dia ada dua kain serban. Satu kain serban yang baru, satu kain serban yang lama. Jadi tiba-tiba dia nampak seorang pakcik ni dalam keadaan menggigil kesejukan, nak pergi ke masjid, menggigil kesejukan. Jadi arwah suami kamu dia ambil kain serban yang lama, dia bagi dekat pakcik yang kesejukan ni. Ketika Allah Ta'ala nak menjemput arwah suami kamu ni, maka pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampakkan pahala yang dia bagi kain serban yang lama, sehingga kan dia kata, ish, kalaulah aku bagi kain serban yang baru, nescaya lebih banyak pahala yang aku dapat bagi kain serban yang baru. Yalah tuan-tuan, kalau kita tengok orang Arab, dia tak macam sekarang. Orang Arab sekarang yang pakai kain serban yang nipis ya. Dulunya kain serban, kalau musim sejuk ni, kain serban dia paling kurang dia
dia macam orang Taliban. Tengok orang Taliban tu kan, sekali dia gulung ke serban tu besar sebakui tu. Sebenarnya kain serban tu selain daripada letak di kepala, kain serban tu dia pelbagai guna kan, multi purpose. Saya biasa tengok kain orang apa ni, masa tu di Madinah lah, tahun 2005 macam tu lah. Satu saya bertugas haji. Kali pertama kali kedua saya bertugas haji. Bertugas haji ni pula kena duduk 72 hari. Daripada Madinah masuk Madinah, Madinah pergi ke Mekah, Mekah pergi Madinah balik. Bila pergi Madinah tu, kali kedua pergi Madinah musim sejuk. Bila musim sejuk tu, satu hari tu dah macam mana terlewat pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi tak dapat masuk ke dalam. Bila tak dapat masuk dalam, masa tu nak sembahyang dekat luar, cuaca sejuk, stokin pula tak pakai kan. Dia sejuk di negara Arab ni, dia sejuk bukan macam kita ni, sejuk sampai ke tulang kan. Jadi bila tak dapat masuk dalam, jadi nak Thomas sejadah pula tak bawa. Stokin tak pakai, sejadah tak bawa. Allah, dia punya sejuk ni jangan ceritalah. Tiba-tiba tak macam mana ni orang ni Taliban ni, dia tarik saya, dia buat soft dia tarik, letak duduk atas dia punya kain kain sejadah. Rupa kain sejadah tu kain serban dia tadi. Dia buat sejadah. Sejadah tu bila dia bentang, berapa orang boleh duduk? Berapa orang boleh? 5 orang boleh duduk dalam satu dia punya kain tu. Punya besar tak besar kain tu, kain serban tu. Tak apalah. Saya dah lepas sembahyang apa semua, kita dekat syukuran apa semua, terima kasih banyak. Kemudian dia ambil kain serban, dia lipat-lipat, dia bubuh kat kepala balik. Pagi itu juga saya pergi bawa jemaah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia ada dekat tanah perkuburan Baqi'. Dia duduk pula untuk makan dengan kawan-kawan dia. Pakai dia punya kain serban tu. Rupa dia kain serban ni multi purpose, pelbagai guna. Jadi makna dia bernilai betul-betul. Dia kata masa musim sejuk lah. Musim sejuk tu dia ambil kain serban tu, dia digunakan untuk semayang, digunakan untuk jadikan sejarah sebagainya. Tak apalah cerita tentang bagaimana sahabat ni. Jadi arwah suami kamu ni, dia kata dia bagi kain serban yang lama kepada pakcik yang menggetar kesejukan ni, sehingga kan dia menyesal, kalaulah aku bagi kain serban yang baru, nescaya banyak lagi pahala yang Allah Ta'ala bagi. Baik. Okay. Dah habis masa dah. Dia sampai SOP ni dia tak boleh lebih kan. Tak apa, ada satu lagi. Baik, kemudian arwah muslimat ni tanya lagi. Dia kata, ya Rasulullah, yang ketiga apa pula? Kalaulah kesemua sekali. Jadi pada ketika itu Nabi SAW menyebut, ketika mana satu hari arwah suami kamu balik daripada tempat kerja dan perut dia terlampau lapar, dia suruh kamu masak bakar roti yang tengah-tengah dia bubur daging. Bakar roti kemudian bubur daging. Kita panggil macam Arab panggil shawarma ke kebab. Dia kebab yang panjang tu kan, shawarma kan, macam shawarma tu. Jadi arwah suami kamu ni baru nak makan shawarma ni, baru nak makan daging ni, tiba-tiba ada seorang musafir datang, tuan ada tak apa-apa makanan, saya ni musafir 3 hari dah tak makan. Jadi arwah suami kamu ambil shawarma ni, ambil kebab ni, kemudian dia koyak dua, sebelah dia bagi dekat orang musafir, sebelah dia ambil. Jadi ketika mana dia nak menghadapi sakaratul maut, dia kata pada ketika itulah bagaimana dia kata, ruginya aku bagi separuh. Kalaulah aku bagi ke semua sekali, nescaya banyak lagi pahala yang aku dapat. Jadi pada ketika itulah bagaimana albirru la yabla, Nabi sebut kebaikan yang kamu buat Allah Ta'ala tidak akan persiakan. Dan inilah maksud daripada hadis yang kita baca ni, kematian itu akan membuka seluruh rahsia kamu. Makna rahsia dan juga
apa yang telah kita perbuat, kita akan pertontonkan. Itu sebab itulah di antara yang disebut pandangan tepat tu kan, ketika kemuncak nazak tu, itulah sama ada kita ni min alis sa'adah ataupun alis syaqawah. Baik, itu yang pertama. Kemudian hari kiamat ni akan menguji perkhabaran kamu. Kiamat ni akan menguji perkhabaran kamu, makna dia bagaimana keadaan suasana yang ada di padang mahsyar. Kiamat, bila kiamat ni wallahu alam, itu semua dalam urusan Allah. Macam-macam teori lah kata kiamat berlaku 2 hari bulan 2 pada tahun 2020, macam-macam lah tuan-tuan. Dulu 11 tahun 2011, macam-macam lah orang buat teori. Cuma kiamat ni semua dalam urusan Allah. Tanda-tanda tu Allah Ta'ala dah bagi dah. Cuma kalau Allah nak jadikan kiamat dalam masa 1 hari boleh. Dan dalam 1 hari tu Allah Ta'ala takdirkan matahari tak bergerak kan. Dalam 1 hari tu matahari tak terbit. Nah, dalam masa 1 hari itu jugalah berbagai-bagai benda yang berlaku. Semua ni dalam sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dah bagi tahu dah tanda-tanda kiamat ni, semua tanda besar, tanda kecil, sebahagian semua dah ada dah. Kalau tuan-tuan pergi Palestin tu semua dah ada dah, tanda besar, tanda kecil. Di antaranya tanda-tanda Dajjal akan turun. Itu tanda kiamat dah hampir tu, Dajjal turun. Antaranya disebut Dajjal turun ni Sungai Tabarah dia kata, ataupun Tasik Tabarah, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Sea of Galilee. Dalam bahasa Arab dia panggil Bukhairah Al-Jalil. Tasik itu akan kering. Tasik tu kedalaman dia 46 meter. Sekarang ni dah susut lebih kurang dalam 18 meter. 18 meter dah surut dah tuan-tuan. Nah, itu tanda Dajjal akan turun. Itu tanda akhir kiamat, akan kiamat lah tu. Kemudian Dajjal ditanya lagi kepada Tamim Ad-Dari, adakah pokok-pokok di Bisan? Bisan ni sempadan di antara Palestin dengan Lebanon, di utara Palestin, dan sekarang ni dikuasai, kawasan tu dipanggil Zunsi, yang dikuasai oleh Israel semua. Bumi Bisan tu, saya dah berkali-kali saya pergi Palestin ni, daripada Baitul Maqdis ataupun Jerusalem nak pergi ke nama dia Tiberias tu, lalu bumi Bisan ni. Bila lalu bumi Bisan ni, saya tengok kali pertama saya pergi, saya tengok ada dia kata Bisan, mana dia ada kebun-kebun kurma Bisan, yang buah kurma besar-besar, mahjul tu kan, yang besar-besar tu, yang sini sekilo RM1, 120 ringgit tu. Bila saya berhenti, kemudian saya tanyalah dekat yang pekerja kebun tu, dia kata ada tak buah tamar nak beli, kata. Dia kata buah tamar di sini, pokok tamar ni dah tak berbuah 100% selama 8 tahun dah. 8 tahun tak berbuah 100%. Ini makna daripada apa yang disebut oleh Tamim Ad-Dari apabila dia berjumpa dengan Dajjal yang terantai dalam keadaan tangan dia dan juga leher dia dan kaki dia terantai, yang dirantai oleh wallahu a'lam, separuh riwayat menyebut Iskandar Zulkarnain yang merantai di satu pulau. Dia kata rantai aku ni akan terbuka apabila tanah-tanah di bumi Bisan tidak berbuah. Hari ni dah 8 tahun dah tidak berbuah. Makna dia apa nak sebutkan, ini semua tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Jadi makna kiamat ni akan menguji perkhabaran kamu. Cuma kita untunglah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kiamat pada masa nanti, kita ni antara umat yang awal dibicarakan di depan Allah. Kita potong kiu tuan, potong kiu nabi-nabi terdahulu. Dan potong kiu ni bukan potong kiu biasa tuan, potong kiu double line lagi ni kan. Kalau potong kiu double biasa ni okey lagi, ni double line, potong kiu lagi tu. Sebab apa? Mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang terakhir kita ringkaskan, apabila engkau melakukan sesuatu dosa, janganlah engkau melihat kecilnya, tetapi lihatlah kepada siapa dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, yang terakhir ni, pasal apa Allah Ta'ala jadikan sesuatu musibah ini? Antaranya Allah nak bagi ibtila, kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Musibah-musibah ni kalau kena pada orang Islam, kita panggil ujian. Kena orang Islam dipanggil bala.
Yang kedua, Allah nak datangkan kafarah. Kafarah ni apa dia? Allah Subhanahu wa taala nak menghapuskan ataupun nak mengampunkan dosa-dosa kita yang lama. Itu kafarah. Dan yang ketiga, Allah nak menaikkan taraf bala. Nak menaikkan taraf bala apa dia? Allah Ta'ala nak meringankan. Mungkinlah di atas dunia ni kita kena diringankan ketika mana di padang mahsyar. Jadi ala kulli hal dia kata, apabila lihat dosa tu jangan lihat kecilnya atau besarnya, tapi lihatlah kepada siapa dosa tu yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa-dosa kita yang kecil, terutama sekali kita nak keluar daripada dunia ni membawa dalam keadaan beriman dan juga dalam keadaan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang memberatkan isapan kita ataupun persoalan di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itulah pengajaran yang boleh kita petik daripada hadis yang kita baca ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita, yakni kekuatan untuk sama-sama kita mengamalkan apa yang kita ketahui untuk perbekalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, terkasar terkuang kelemahan dan kedaifan ilmu saya sendiri, saya minta ampun pada Allah dan minta maaf kepada ibu-ibu ayah dan mati sekalian. Usikum manafsi bitaqwallah. Qul qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islam madina nabi Muhammad nabi wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatimin nabil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.